Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Seperti yang saya nyatakan dalam konten sebelum ini, tindakan Muhyiddin Yassin mahu menyaman Anwar Ibrahim sebenarnya menjerat leher sendiri, memerangkap diri sendiri. Tuntutan Muhyiddin Yassin kemarin supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dan menarik kenyataan beliau berkaitan dengan pembayaran hutang Felda dan menuntut supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dalam masa 24 jam serta menunjukkan kalau benar beliau mempunyai tanda tangan dokumen berkaitan pelupusan hutang Felda bernilai 8.2 bilion itu akhirnya memakan diri. Ramai orang persoalkan, kata mereka, bagaimana kalau benar-benar Anwar Ibrahim tidak mempunyai dokumen tersebut. Saya kata begini, tindakan itu boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin terperangkap sendiri. Akhirnya seperti yang dinyatakan tadi, akhirnya Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri apabila akhirnya Anwar Ibrahim tampil menyatakan, saya tidak perlu masa 24 jam. Saya hanya diberi 12 jam pun saya akan berikan, saya akan tunjukkan dokumen yang ditandatangani, kata Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim menuntut ataupun memohon maaf, jauh sekali Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan beliau. Jadi kali ini habislah Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri, bukan diperangkap oleh orang lain tetapi terperangkap oleh diri sendiri. Hari ini Perdana Menteri tunjuk bukti tanda tangan hapus hutang Ponoroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang Ponoroka Felda. Saya boleh bawa, tak perlu tunggu 24 jam, kata Anwar Ibrahim. Dalam 12 jam pun saya boleh, kata beliau. Memang saya tanda tangan pada 24 Jun lepas. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak buat kerja? Tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Apabila Muhyiddin Yassin menuntut, kononnya beliaulah yang menghapuskan hutang tersebut. Tetapi Anwar Ibrahim menyatakan dia yang tanda tangan pada 27 Jun lepas dan dia turut bertanya, dia hairan kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja. Saya pun tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Kamu Muhyiddin cabar begitu, tidak apa. Baik, saya akan tunjuk bukti saya tanda tangan pelupusan hutang RM 990 juta. Dia kena minta maaf, kata Anwar Ibrahim. Jadi kali ini Anwar Ibrahim yang dituntut. Sebelum ini Anwar Ibrahim yang dituntut memohon maaf sebab kononnya Anwar Ibrahim memfitnah Muhyiddin Yassin. Tapi rupa-rupanya kali ini giliran Anwar Ibrahim menyatakan, kamulah Muhyiddin yang perlu minta maaf kerana tak mengaku tak buat kerja, dan kata Anwar Ibrahim, dan ada bukti bahawa Anwar Ibrahim bercakap benar. Jadi kata Anwar, dialah yang perlu memohon maaf. Jadi tadi Muhyiddin menuntut, Anwar Ibrahim memohon maaf. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Muhyiddin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang Ponoroka Felda berjumlah 8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarikh 18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang Ponoroka Felda bernilai RM 8.3 bilion. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam esok, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Johan Muhammad Merikan untuk menyerahkan bukti berkenan. InsyaAllah sebelum saya ke Vietnam esok, saya akan telefon KSP dan akan bagi bukti itu. Saya nak dia, Muhyiddin, minta maaf secara terbuka. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Silap sikit, Muhyiddin lah yang akan kena saman, Muhyiddin lah yang akan kena. Inilah yang kata meludah ke langit terkena muka sendiri.
Dan tak tahulah, mungkin Muhyiddin tak sedar Anwar Ibrahim mempunyai bukti tersebut. Anwar yang juga Menteri Keuangan sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Katanya hanya dalam belanjawan Madani 2023 beliau menyerahkan Rm990 juta peruntukan awal bagi melupuskan hutang Penuruka Felda yang berjumlah Rm8.3 bilion itu. Jadi sekarang nak tanya kepada walaun-walaun, penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin yang kata Anwar Ibrahim tu bohong lah, memfitnah lah dan sebagainya. Anda fikir-fikirkan sekarang, siapalah yang memfitnah, siapalah yang berbohong. Kali ini kita tunggulah nanti siapa yang akan memohon maaf secara terbuka. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Jadi benarlah kata-kata penganalisis politik sebelum ini, tindakan Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim memohon maaf dan menunjukkan bukti dan mahu menyaman Anwar Ibrahim tindakan bunuh diri, tindakan menjerat leher sendiri dan tindakan yang pasti dia sesali. Seperti Mahathir Mohamad telah pun tersilap langkah apabila menyaman Anwar Ibrahim. Akhirnya dia menjerat diri sendiri sehingga banyak perkara yang luar biasa, yang lebih menarik, yang lebih mengejutkan didedahkan satu persatu oleh Anwar Ibrahim. Jangan lupa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang memegang segala-galanya, memegang segala dokumen, memegang segala perkara yang mungkin disembunyikan sebelum ini. Anwar Ibrahim mampu dan ada akses untuk mendapatkan bukti dengan mudah, mengorek dengan lebih mudah dan mendedahkan dengan lebih mudah. Jadi mungkin Mahathir, Muhyiddin lupa bahawa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri dan mereka pula adalah hanya pembangkang. Bahkan Tun Mahathir sekarang tidak punya apa-apa selain hanya pemerhati politik, karena beliau bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen dan tidak punya apa kapasiti pun dalam kerajaan. Semoga dengan pendedahan ini Muhyiddin akan lebih berhati-hati apabila mau menyaman sesiapa, karena takut nanti beliaulah yang akan terjerat sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi-pagi subuh ini kita dikejutkan dengan berita kemenangan Anwar Ibrahim, dan saya harap Anda share video ini sepanjang ianya masih lagi relevan. 5 bukti Malaysia dalam kedudukan lebih baik di bawah kerajaan perpaduan. Nombor 4 paling terbaik punya. Share video ini. Saudara-saudara sekalian, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil membentangkan 5 bukti bahawa Malaysia kini berada di kedudukan lebih baik di sepanjang pentadbiran kerajaan perpaduan. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau berkongsi kad laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan Siri 2 yang menggariskan bukti terbabit, iaitu ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih baik pada sukuk pertama tahun ini dengan 5.6% berbanding tempoh sama bagi tahun lepas, iaitu 4.8%. Jumlah pelaburan ke Malaysia meningkat kepada Rm71.4 bilion bagi sukuk pertama tahun 2023 berbanding Rm44.7 bilion bagi suku pertama tahun 2022. Menurutnya dalam hantaran itu, Fahmi berkata, selain itu kadar inflasi negara semakin rendah, iaitu 3.9% bagi suku pertama dan 3.6% bagi suku kedua tahun ini berbanding 3.7% dan 4.2% masing-masing bagi suku ketiga dan suku keempat pada tahun 2022. Beliau berkata, indeks kebebasan akhbar juga bertambah baik dari tangga ke-113 pada tahun lepas ke tangga ke-73 bagi tahun 2023. Manakala kedudukan daya saing Malaysia, daya saing dunia naik 5 anak tangga kepada ke-27 tahun ini berbanding ke-32 tahun lepas. Terbukti dalam tempoh hanya 7 bulan saja,
Kerajaan perpaduan mentadbir negara ini ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, 5 pencapaian ini akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya generasi baru pada masa depan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, walaun-walaun yang ada di luar sana pastinya terlojak gembira karena ada orang kata kerajaan Muhyiddin Yassin, kerajaan Perikatan Nasional jauh lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Namun demikian mereka lupa fakta-fakta penting ini. Fakta-fakta penting tidak boleh diubah. Nombor-nombor penting tak boleh diubah. Takkanlah apabila dinyatakan 5 bukti Malaysia berada dalam kedudukan terbaik ini adalah satu fitnah juga. Kalau itu fitnah, sampai bilalah Malaysia ini nak maju? Saudara, apabila Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan ini, perkara pertama yang kita alami kebaikan ialah kita mencatat ekonomi negara kita, mencatat pertumbuhan lebih baik pada suku pertama, iaitu 5.6% berbanding tempoh sama bagi tahun yang lepas, iaitu 4.8%. Bukankah itu perkara yang lebih baik berbanding pemerintahan Perikatan Nasional? Jumlah pelaburan Malaysia juga telah meningkat daripada 44.7 bilion kepada 71.4 bilion. Ini pun satu bukti yang pastinya menjadi kecemburuan bagi pimpinan sebelum Anwar Ibrahim. Selain itu, kadar inflasi juga telah pun menurun daripada 39%, yaitu 39% pada suku pertama dan 3.6% bagi suku kedua, berbanding 3.7% dan 4.2% pada tahun 2022. Manakala indeks kebebasan akbar, ini yang paling menarik. Ada orang kata kuku besinya Anwar konon. Ada orang kata di Malaysia tak boleh bercakap. Seperti Sanusi kata, cakap saja susah, kata beliau. Tapi indeks kebebasan akbar di Malaysia, kita telah melonjak ke tangga 73 berbanding 113 sewaktu pemerintahan sebelum Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, selain itu, daya saing dunia juga, Malaysia naik 5 anak tangga daripada berbanding umur tangga ke-32 pada tahun lepas, kini ke tangga 27. Ini bukti yang kukuh menunjukkan kepimpinan Anwar Ibrahim jauh lebih baik daripada kepimpinan kerajaan sebelum ini. Kita jumpa lagi, berikan komen Anda, share video ini. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini kita tunggu-tunggu. Ada orang kata tindakan Muhyiddin kali ini menjerat leher sendiri. Ada juga orang kata tindakan Muhyiddin kali ini adalah tindakan yang ditunggu-tunggu oleh Anwar Ibrahim, yaitu tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim. Saya secara pribadi sebagai pemerhati politik bebas dan juga pengkritik politik bebas, saya beranggapan inilah yang kita tunggu-tunggu supaya perkara benar dapat dibuktikan di mahkamah dan tidak ada lagi pertikaian yang berterusan. Tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim adalah satu tindakan yang paling tepat. Kita berharap ianya bukan acah-acah sahaja. Kita berharap perkara tersebut benar-benar dilaksanakan dan dibuat oleh Muhyiddin. Kerana kita pun menantikan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Namun demikian, banyak pemerhati politik mengatakan tindakan Muhyiddin menyaman Anwar Ibrahim akan lebih menayangkan pekung di dada, akan lebih membongkarkan perkara-perkara yang sepatutnya tidak diketahui oleh umum. Namun, inilah yang kita nantikan. Benarkah ianya akan menjerat leher Muhyiddin? Kita pun tak pasti. Cuma masa akan menentukan. Hari ini Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan lupus hutang Peneroka Felda. Muhyiddin juga menuntut supaya Anwar Ibrahim menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim jika berani, kata beliau.
Menurut Muhyiddin, jika tuntutan gagal dipenuhi dalam tempo 24 jam, makna kata hari ini sehingga ke hari ini, kalau Anwar Ibrahim tidak membuat penarikan semula kenyataan, mereka akan mengambil tindakan saman terhadap Anwar Ibrahim. Kita tunggulah hari ini sehingga petang hari ini, adakah Anwar Ibrahim akan membuat permohonan maaf ataupun Muhyiddin akan menyaman Anwar Ibrahim, atau itu hanyalah satu acak-acak, kita pun tak pasti. Muhyiddin Yassin menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan berhubung pelupusan hutang Peneroka Felda dan memohon maaf secara terbuka kerana ia disifatkan sebagai fitnah. Saya berharap Anwar Ibrahim tidak membuat permohonan maaf atau tidak menarik balik kenyataan itu supaya Muhyiddin dapat menyaman Anwar Ibrahim dan bolehlah mereka bertarung semula di mahkamah. Apa pendapat anda sekalian netizen? Adakah anda juga setuju dengan kenyataan ataupun pendapat saya ini? Yaitu Anwar Ibrahim jangan menarik dakwaan ataupun jangan menarik kenyataan dan bersedia untuk disaman oleh Muhyiddin dan tidak memohon maaf. Jika tuntutan itu gagal dipenuhi dalam tempo 24 jam, kata Muhyiddin, pihak peguam bekas Perdana Menteri itu berkata, mereka diarah memulakan tindakan undang-undang terhadap Anwar. Menurut surat yang dilihat FMT, Anwar telah membuat kenyataan fitnah terhadap anak guam kami Muhyiddin dengan niat mencemar, menjatuhkan dan atau merosakkan reputasinya menurut surat tersebut. Dalam satu majlis awal bulan ini, Anwar mendakwa pentadbiran Muhyiddin mengumumkan dan akan melupuskan 8.3 bilion hutang Peneroka. Tetapi langkah itu tidak pernah dilaksanakan, kata Anwar Ibrahim. Saudara, kita akan tengok siapa yang kena dan siapa yang terkantoi. Karena kalau hanya bercakap di pentas, bercakap di media, tiada tahu. Kita tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apabila bercakap dalam mahkamah, kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita berharap Anwar Ibrahim tidak menarik kenyataan dan tidak memohon maaf. Manakala Muhyiddin pula, janganlah acah-acah saja. Teruskan saman kepada Anwar Ibrahim. Satu lagi yang Muhyiddin perlu ambil keputusan segera ialah, adakah beliau akan menyaman Anwar Ibrahim berkaitan dengan pendedahan Anwar Ibrahim bahawa Tun Mahathir dan Muhyiddin pernah berhasrat mahu mengharamkan UMNO. Dan menurut Anwar Musa, beliau kata kenyataan Anwar itu adalah tidak tepat dan tidak benar. Jadi kalau begitu, kenapa Anwar Musa pula yang begitu lantang menentang Anwar Ibrahim? Biarlah Muhyiddin pula yang mengambil tindakan. Kalau benar itu adalah salah dan bohong, cepat-cepatlah saman Anwar Ibrahim berkaitan perkara tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang pastinya akan menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini semua gara-gara satu pendedahan yang dibuat oleh pengasas penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan yang melibatkan wang berjumlah RM700 juta. Ini memang luar biasa. Ia melibatkan LOI ataupun surat hasrat. SPRM perlu menjalankan siasatan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender dan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas pengerusi jawatan kuasa kira-kira negara PAC Wong Kah Woh, beliau berkata beberapa isu penting perlu disiasat SPRM, termasuk mengapa surat hasrat LOI yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apa keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi serta apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin
memberikan kontrak kepada Spako yang dikatakan RM700 juta lebih tinggi katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, Syarikat Usaha Sama JV, Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza memfailkan saman terhadap Kementerian Keuangan MOF kerana menamatkan LOI yang ditawarkan kepada JV itu. Vincent berkata LOI berkenan atau berkaitan dengan kontrak membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac tahun 2020. Beliau mendedahkan kerajaan menamatkan perkhidmatan syarikatnya sebelum memberikannya kepada Spako serta bersetuju untuk membelanjakan RM700 juta lebih tinggi berbanding harga yang dibida ketika JV. Kerajaan berfikiran bahawa Berjaya dan Naza tidak cukup bagus dalam perniagaan kereta. Jadi kami memfailkan saman undang-undang terhadap MOF berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah mengenaikan, katanya. Menerusi perjanjian itu, Berjaya Corporation Berhad atau BC Corp melupuskan 100 kepentingan dalam anak syarikat milik penuhnya Berjaya Invero Holdings dan Berhad kepada Naza Corporation Holdings dan Berhad untuk pertimbangan tunai RM700 juta. Spako menyelenggarakan kenderaan kerajaan sejak tahun 1994 sehingga konsesinya berakhir pada tahun akhir 2018. Kerajaan ketika itu membuat tender secara terbuka dan meminta pihak yang berminat untuk mengemukakan permohonan cadangan RFP mengenai konsesi berkenan atau konsesi berkenan. Selain Spako dan JV antara Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza, syarikat lain yang menyertai bidaan itu ialah DRB Highcom Berhad dan Samling Group. Saudara-saudara sekalian, pendedahan yang kali ini memang mengejutkan dan pastinya akan menggugat Tan Sri Muhyiddin Yassin. SPRM, jalankan tugas. Dan dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pagi ini kita dikejutkan, kita digemparkan dengan penangkapan oleh pihak SPRM terhadap jerung paling besar yang ada di Kedah. Wah, ini memang paling top dan paling panas di seluruh Malaysia pada ketika ini. Hari ini dikabarkan CEO MBI, pengarah syarikat, ditahan rasuah melibatkan perlombongan REE RM13 juta. SPRM menahan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MB Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat berkaitan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor perlombongan membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta. Menurut sumber, kedua-dua suspek masing-masing berusia 63 tahun dan 40 tahun itu ditahan lewat petang semalam di Alusota Kedah dan di Ibu Negara. Kedua-dua suspek itu kini direman 3 hari bermula hari ini hingga 21 Julai ini. Perintah reman dikeluarkan masing-masing oleh Magistrate Wan Sahida Abdul Rahim di Mahkamah Magistrate Alusota dan Magistrate Nur Syakira C. Hashim di Mahkamah Magistrate Shah selepas permohonan reman dibuat SPRM. Katanya, aktiviti perlombongan yang dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Sehubungan itu, hasil siasatan yang dijalankan didapati mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah lebih RM13 juta diberikan syarikat terbabit sebagai segukan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini dalam tempoh 2020 hingga 2023. Syarikat milik wanita yang ditahan reman itu dipercayai mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah klon TLC di 2 kompartmen di Kedah
dalam tahun 2016 lagi, kata sumber. Menurut sumber itu lagi, projek terbabit bertujuan untuk menanam semula pokok-pokok getah klon balak di kawasan perlumbungan yang terbabit atau pembelakan yang terbabit. Pada tahun 2020, syarikat yang sama mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi menjalankan aktiviti perlumbungan unsur nadir bumi REE dalam kompartmen yang sama. Namun setakat ini, tiada kelulusan diberikan oleh Kerajaan Negeri berhubung permohonan syarikat terbabit bagi menjalankan aktiviti perlumbungan itu, katanya. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan kedua-dua suspek dan berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM tahun 2009. Saudara-saudara sekalian, dengan penahanan jurung besar yang ada di Kedah ini menggemparkan seluruh Malaysia kerana ia melibatkan Perbadanan Perbadanan Menteri Besar yang melibatkan Perbadanan Menteri Besar Kedah. Dan yang ditahan ini pula ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang kita tunggu-tunggu dan semoga keaktifan dan kekuatan SPRM terus kita lihat. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu persoalan paling luar biasa untuk Perikatan Nasional Walaun dan juga yang masih tak puas hati dengan pendakwaan terhadap Sanusi. Adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Sekali lagi saya nak bertanya melalui media di Malaysia kini ini. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Maknor. Menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Razlan Rafi, Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Sementara Kedah itu merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia Kini hari ini. Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi semalam sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut, namun tidak dikenakan tindakan seperti Sanusi, kata beliau. Sebagai orang yang pernah menjadi menteri dalam negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham tentang undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat ahli Parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru, kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah menjadi menteri yang bertanggung jawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya, pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Adakah Perikatan Nasional hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekeh institusi istana, katanya. Disebabkan itu, Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama, bangsa dan raja-raja ditangkap segera kerana jelas mempersendakan undang-undang. Api itu, katanya, perlu dimatikan secepat mungkin kerana dikhawatiri akan mengganggu-gugat kestabilan negara.
Dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agong agar semua parti bekerja sama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletak jawatan, katanya. Justru, Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan penangkapan Sanusi. Katanya, rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Orang Melayu tidak akan menderhaka kepada rajanya. Jadi, saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu. Terlajak perahu boleh diundur, tapi bukan terlajak cakap, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan lain terhadap Hamzah Zainuddin ialah sekiranya beliau adalah Menteri Dalam Negeri ketika ini. Persoalan terhadap beliau ialah apakah tindakan beliau sekiranya Sanusi itu di pihak lawan beliau dan sedang melakukan perkara tersebut pada ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri? Adakah beliau akan membiarkan perkara tersebut ataupun beliau juga akan melakukan perkara yang sama seperti dilakukan kerajaan pada waktu ini, yaitu melakukan pendakwaan? Itu persoalan yang paling besar untuk Hamzah Zainuddin. Adakah beliau akan membiarkan perkara itu kalau dia Menteri Dalam Negeri ataupun dia juga akan melakukan perkara yang sama? Jawapan ini akan menentukan siapa Hamzah Zainuddin dan siapa yang betul dalam kes ini. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.